Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nuraini binti Abu Noh, pelajar PhD Universiti Sains Malaysia. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya yang bertajuk Pembinaan Instrumen Kecerdasan Menghadapi Cabaran terhadap Efikasi Kendiri Guru Pelatih Institut Pendidikan Guru Malaysia menggunakan model RUSH. Sedikit pengenalan. Institut Pendidikan Guru melalui Pelan Transformasi Institut Pendidikan Guru 2016 hingga 2025 telah menetapkan satu standard dalam latihan dan pembangunan guru. Dalam pelan tersebut, berbagai aspek telah diberi tumpuan bagi merealisasikan transformasi IPG. Antaranya ialah kemenjadian guru pelatih. Oleh itu, instrumen ini dibina bagi melihat di mana perlunya dibina dan dikekalkan efikasi kendiri dan motivasi mereka, memandangkan guru pelatih ini masih lagi di dalam proses kemenjadian seorang guru. Ini disebabkan guru yang mempunyai efikasi kendiri yang tinggi akan lebih berusaha dalam tugas pengajarannya dengan mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan tidak mudah mengalah. Itu Tashnan Morian Hui 2002. Justru wujud keperluan untuk mengkaji kemampuan seorang guru pelatih untuk menghadapi cabaran bagi menjadikan individu tersebut lebih berdaya tahan. Ia untuk membantu memperkembangkan lagi potensi individu itu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek mereka, rohani, emosi, jasmani sebagaimana yang termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Sedikit pengenalan iaitu kecerdasan menghadapi cabaran yang telah diperkenalkan oleh Dr. Paul Goldenstorff pada tahun 1997 yang bertujuan untuk memperkasakannya pada peringkat organisasi dan pekerja. Jadi idea ini terhasil apabila wujud persoalan mengapa dua orang individu yang memiliki IQ dan EQ yang sama tetapi cara mereka mengendalikan cabaran dalam hidup sangat berbeza. Ini menunjukkan bahawa seseorang individu itu memerlukan suatu faktor ketahanan diri dalam diri mereka dan bukan hanya sekadar intelek dan EQ sahaja. Disebabkan kajian ini memfokuskan kepada kerjaya sebagai seorang guru, jadi penyelidik menggunakan dua teori iaitu pengkaji telah memilih dua teori iaitu teori kognitif sosial dan teori trait sebagai kerangka teori dalam kajian ini. Teori kognitif sosial oleh Albert Bandura berasaskan teori pembelajaran sosial di mana membawakan konsep efikasi kendiri itu untuk menentukan kecenderungan individu dalam melaksanakan sesuatu tugas sama ada yang sukar atau mudah untuk mencapai sesuatu matlamat. Menurut teori trait pula iaitu tingkah laku individu yang dikawal oleh trait dan ianya berbeza antara satu sama lain iaitu dari seorang ke seorang pelajar. Kesemua perkara tersebut akan dapat melihat sama ada pelajar di IPGM mempunyai efikasi kendiri yang mantap dan boleh menghadapi cabaran dalam kerjaya guru selepas mereka tamat pengajian nanti. Seterusnya sedikit kajian literatur ataupun sorotan kajian yang lepas di mana kita lihat dalam kecenderungan kajian EQ yang lepas semua juga berkaitan dengan lapangan pendidikan dan implementasinya adalah untuk melahirkan pelajar yang kompeten yang tahan lasak yang telah dilakukan oleh pengajar-pengajar lepas dan berupaya memperkasakan diri pelajar. Dari sudut pencapaian pula, kecerdasan menghadapi cabaran ini adalah sebagai peramal sesuatu kejayaan global ataupun kejayaan dalam konteks guru pelatih ini adalah apa yang pengkaji lihat adalah pencapaian akademik yang merupakan kayu ukur dalam penilaian prestasi seseorang bakal guru. Maka potensi kecerdasan menghadapi cabaran terhadap efikasi kendiri guru pelatih ini adalah melihat kepada pembangunan diri guru pelatih itu. Sama ada mereka mampu membantu untuk mengendalikan cabaran dengan baik dan dijangka meningkatkan pencapaian akademik mereka sepanjang mereka berada di Institut Pendidikan Guru dan dalam latihan perguruan. Penerapan nilai murni dan etika juga perlu disemai secara holistik dalam kalangan guru untuk melahirkan guru yang profesional. Dan ini yang dilihat dalam kajian lepas lah. Di mana di Malaysia asal untuk melahirkan guru yang berkualiti dan beretika ini kita lihat dalam standard guru Malaysia sendiri
yang telah dilancarkan oleh bahagian pendidikan guru BPG, di mana ia untuk melahirkan guru yang berkualiti, dan SGM ni menekankan beberapa aspek, iaitu terdiri daripada amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Dan kita lihat juga kajian-kajian lepas yang dilakukan menggunakan self-efficacy, teacher self-efficacy instrument yang diadaptasi, di mana dilihat di situ didapati efikasi kendiri guru adalah pengantara yang signifikan kepada komuniti pembelajaran profesional dengan kepuasan kerja guru. Jadi dia sangat berkait rapat. Jadi dalam kajian ini kita akan melihat sama ada kejelasan menghadapi cabaran terhadap efikasi kendiri guru ni dapat membantu seorang guru pelatih untuk keluar dan berjaya menjadi seorang guru yang mantap selepas habis daripada sesi latihan di Institut Pendidikan Guru. Sedikit latar belakang kajian. Latar belakang masalah kajian. Kita tengok implementasi kejelasan menghadapi cabaran sebelum ini adalah untuk melahirkan pelajar yang kompeten, tahan lasak. Jadi guru yang punya efikasi rendah dilihat tidak berperanan sebagai pemimpin guru, dan kenyataan ini menunjukkan bahawa efikasi kendiri guru dalam memenuhi keperluan kepimpinan guru dalam proses persediaan menjadi seorang guru ini amat penting. Walaupun terdapat banyak kajian lepas yang berkaitan dengan kejelasan menghadapi cabaran seperti yang dilakukan oleh Mak Fairuz Jaafar 2020, Fatil Bakir Mushtir 2018, Ling et al 2019. Namun belum ada lagi instrumen yang menepati untuk mengukur kejelasan menghadapi cabaran terhadap efikasi kendiri guru pelatih di IPGM. Hari ini kerana mereka gagal menunjukkan karakter kepimpinan guru yang memahami keyakinan diri, berfikiran terbuka dan bersedia menghadapi risiko dalam meningkatkan pembelajaran pelajar. Masalah yang dihadapi ini kita tengok di peringkat program persediaan guru dan awal perkhidmatan telah menyebabkan motivasi guru menurun. Jadi kita akan bina satu instrumen yang kita dapat kenal pasti apa masalah sebenar mereka, dan keadaan ini boleh mengelakkan mereka daripada burn out di saat awal perkhidmatan mereka, iaitu apabila keluar daripada IPG nanti dan menjadi seorang guru novice. Tujuan kajian secara umumnya adalah untuk mengkaji ataupun melihat mengenai kejelasan menghadapi cabaran terhadap efikasi kendiri guru pelatih Institut Pendidikan Guru Malaysia menggunakan model Rush. Dalam kajian ini, objektif kajian saya adalah untuk yang pertamanya menentu ukur cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru pelatih di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Yang kedua adalah untuk membina instrumen kecerdasan menghadapi cabaran terhadap efikasi kendiri guru pelatih di IPGM. Yang ketiga, menguji ciri-ciri psikometrik instrumen dibina menggunakan model Rush. Dan persoalan kajian ini, apa yang kita nak jawabnya, apa yang kita akan persoalkan dalam kajian ini, yang pertama ialah apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru pelatih ketika di IPGM? Yang kedua, bagaimanakah cara untuk membina instrumen kecerdasan menghadapi cabaran terhadap efikasi kendiri guru pelatih IPGM? Dan yang ketiga, adakah instrumen kecerdasan menghadapi cabaran terhadap efikasi kendiri guru pelatih mempunyai ciri-ciri psikometrik yang baik menggunakan model Rush? Di sini seterusnya metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini adalah secara kuantitatif yang menurut Kurzweil 2017, di mana instrumen pengkaji akan membina satu instrumen soal selidik. Populasi dan sampel kajian adalah secara proporsi sampling. Kalau menurut Craigie and Morgan 1970, sampel yang akan dipilih oleh pengkaji adalah seramai 379 orang guru pelatih daripada populasi keseluruhan 27 IPGK di seluruh Malaysia yang dianggarkan seramai 30,000 orang. Instrumen kajian adalah soal selidik yang akan dibangunkan oleh pengkaji, di mana di dalamnya akan menggunakan konstruk dimensi berdasarkan cadangan STOS menurut kejelasan menghadapi cabaran, iaitu 4 dimensi utama dari segi kawalan, ketahanan, jangkauan dan kepunyaan. Dan analisis data adalah secara
menggunakan model Rush dengan perisian WinStep menurut Elena Care 2012, iaitu Rush model ini adalah untuk menguji dan memeriksa kesan dan kebolehpercayaan sesuatu instrumen. Okey, jadi dalam analisis ini 5 analisis utama yang akan kita lakukan. Yang pertama ialah berkaitan dengan kesesuaian item yang dibina. Yang kedua adalah kekutuban item, iaitu nilai PTMEA dan core-nya. Yang ketiga ialah uni kemanteraan. Yang empat, peta item individu, dan yang kelima ialah indeks kebolehpercayaan dan pengasingan item individu. Dalam metodologi kajian ini, dalam membina instrumen itu, pengkaji akan menggunakan model pembinaan instrumen oleh Miller dan Gaber and Wolf, di mana dalam proses pembinaan instrumen oleh Miller terdapat 10 langkah, tetapi kita hanya mengambil 9 langkah saja, di mana langkah yang terakhir menyediakan menu instrumen tidak akan diadakan. Begitu juga dengan dalam 15 langkah pembinaan instrumen oleh Gaber and Wolf, kita hanya akan ambil 14 saja, dan yang ke-15 itu sama juga dengan Miller tadi, iaitu pembinaan menu instrumen. Di mana dalam step ni kita akan ikutlah untuk mengadakan, kita akan mentarikh konstruk, menyediakan rancangan ujian, kemudian kita akan membina item ujian, menulis arahan ujian, menjalankan ujian rintis. Selepas ujian rintis, kita akan lakukan analisis item. Dan kita akan mengulang semak item sehingga akhirnya kita akan menentusahkan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen. Kerangka teoretikalnya, pada asasnya pengkaji akan menggunakan 2 teori, iaitu teori kognisi sosial dan teori trait, di mana kita relatekan dengan kecerdasan menghadapi cabaran, iaitu 4 dimensi kawalan tadi, 4 dimensi berdasarkan cadangan stok tu dalam AQ, iaitu kawalan, ketahanan, jangkauan dan kepunyaan, dan akhirnya kita akan menghasilkan satu instrumen kecerdasan menghadapi cabaran terhadap aplikasi kendiri guru pelatih untuk kegunaan di IPJM. Dan yang akhirnya adalah kepentingan dan sumbangan kajian. Okey, di sini pengkaji melihat dari segi bakal guru sendiri, di mana dengan ada instrumen ini akan dapat memberi perkhidmatan yang berkesan, di mana tahap profesionalnya diiktiraf sebagai guru yang berkualiti dan sistematik. Dari peringkat IPJM pula, ia akan memberikan sedikit keyakinan kepada pihak yang berkaitan dalam membekalkan bakal guru ke seluruh sekolah di Malaysia. Dari segi peringkat sekolah pula, mereka akan menerima guru yang mempunyai disiplin yang tinggi, berintegriti dan kompeten dalam melaksanakan tugas. Bagi pegawai ataupun kementerian, dengan adanya instrumen ini, ia dapat mengukur atau melapor dan menjadi atribut yang diperlukan untuk menyokong sekolah atau organisasi pendidikan dalam melahirkan guru sekolah atau organisasi pendidikan yang lebih baik. Dan bagi pihak yang berautoriti, mana-mana pihak yang terlibat dalam menerima dokumen rujukan berkualiti, mereka akan menerima dokumen rujukan berkualiti, di mana pelaporan yang mantap dan profesional dari seorang guru serta memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan terbaik di Malaysia, dan boleh menyumbang ke peringkat yang lebih tinggi, seterusnya ke peringkat antarabangsa. Jadi itu saja penerangan saya berkaitan dengan kajian saya. Jadi saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih.